Shalom jemaat GKI Kanaan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam kondisi baik dan sehat. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6. Dan minggu depan kita sudah merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Kristus. Saudaraku, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kita masih bisa beribadah sampai hari ini di tengah-tengah wabah virus corona. Meskipun ibadah itu online. Ini hal yang patut kita syukuri. Sebelum kita memasuki ibadah, ada dua hal yang hendak saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, semua ibadah online yang diselenggarakan oleh jemaat-jemaat GKI Klasis Periangan dijadikan satu. Tidak ada lagi penyelenggaraan ibadah online sendiri-sendiri. Masing-masing gereja diberikan tugas secara bergiliran untuk menyelenggarakan. Seperti hari ini, yang mendapat tugas adalah GKI Anugerah Bandung, dan kita semua mengikuti ibadah itu. Lalu kapan GKI Kanaan? Sebenarnya GKI Kanaan minggu kemarin, ibadah kita pun telah diikuti oleh jemaat-jemaat seluruh GKI Klasis Periangan. Saudara, kenapa BPMK Klasis Periangan menyatukan seluruh ibadah online? Karena kita mau sama-sama dengan pemerintah memerangi wabah virus corona ini. Kita mau memutus penyebaran rantai wabah virus corona. Kita mau menghindari orang banyak berkumpul. Kita berharap wabah ini segera redah dan berlalu. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengerti kalau terkadang kita tidak terbiasa mengikuti ibadah gereja lain. Tetapi kita juga bisa melihat ada sisi positifnya. Yakni kita boleh mengenal saudara kita di GKI Klasis Periangan yang lain. Seperti hari ini, kita bisa mengenal ibadah GKI Anugerah. Dengan kita mengenal, kita berharap bahwa kebersamaan kita sebagai satu keluarga besar GKI Klasis Periangan bisa semakin baik. Hal yang kedua yang hendak saya sampaikan adalah pesan gembala yang menjadi ayat hafalan kita. Saudara masih ingat apa ayat hafalan kita minggu lalu? Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Puji Tuhan. Ayat hafalan kita yang menjadi pesan gembala minggu ini diambil dari Matius pasal ke-11 ayat yang ke-28 dan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah puk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara, gereja berharap saudara boleh merenungkannya sepanjang minggu dan menghafalkannya. Ayat hafalan kita pada hari ini merupakan inti ataupun ringkasan khotbah pada kebaktian pada hari ini. Akhir kata, saya mewakili majelis jemaat GKI Kanaan mengucapkan selamat beribadah di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini. Tuhan Yesus beserta saudara. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara saya sekalian dimanapun Anda semua berada. Pagi hari ini saya percaya bahwa gereja bukan tentang gedung. Gereja adalah di mana kita semuanya berada. Dan kita mau fokus sama Tuhan pagi hari ini. Kita mau menaikkan pujian, penyembahan kita untuk Dia. Kita mau mendengarkan Dia berbicara kepada kita pagi hari ini. Dan biarlah pagi hari ini, mari kita memulai ibadah kita dengan pertolongan daripada Tuhan Allah kita yang menjadikan langit dan bumi. Dan hanya kepada Dialah kita menyembah. Pengkhotbah 3 mengatakan bahwa segala sesuatu ada masanya. Ada masanya kita menangis, ada masanya kita merenung, ada masanya kita tertawa bahagia, ada masanya kita menangis. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan Dialah satu-satunya Allah yang melihat kedalaman hati kita. Walaupun kita sebagai manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir.
Pengkhotbah 3 ayat 14 berkata seperti ini. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya kita manusia takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagialah mereka yang takut akan Allah, yang hidupnya penuh dengan ucapan syukur dan selalu berkata bahwa Allah akan selalu tetap ada sekarang dan selamanya. Mari Bapak Ibu kita mulai ibadah kita dengan ucapan syukur kita, dan mau katakan apapun yang terjadi, aku akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita fokuskan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan pagi hari ini. Sama-sama kita katakan, banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua rancangan indahmu terjadi di hidupku. Mari cuma katakan, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari semua katakan, ku bersyukur Bapa. Semua yang percaya katakan, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Engkau Bapa yang mengerti setiap kehidupan kami. Engkau Bapa yang tahu isi hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Engkau Bapa yang begitu baik kepada apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur.
yang terjadi ya Tuhan, apapun yang akan kami hadapi ke depan, kami mau berkata, kasih setiamu selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Ini ucapan syukur kami kepadamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Semua yang percaya katakan, Ku bersyukur Tuhan. pagi hari ini ya Tuhan, apapun yang akan kami hadapi ke depan, hari ini kami mau berkata kami bersyukur. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di masa sulit apapun, Tuhan, Engkau selalu berada bersama kami. Dan biarlah pagi hari ini, kuatkan kami. Kuatkan kami ya Tuhan. Dan biarlah bukan hanya dari mulut, lidah kami yang berkata Tuhan. Tapi biarlah hati kami, iman kami semakin diperkuat. Bahwa apapun yang terjadi, kami mau bilang, aku mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini, kami mau bilang itu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan. Mari Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada pagi hari ini kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan pengakuan kita akan diri Dia, satu-satunya Allah yang bertata atas semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dan mari kita kembali mengingat semua kebaikan Tuhan. Dan saya percaya Thomas, Nita, kita percaya bahwa apapun yang terjadi, bahwa Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa ada kemenangan yang Dia taruh dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu beserta kita. Ya, dan seperti lagu tadi berkata bahwa dalam lembah kekelaman Dia selalu berada dengan kita. Kita amin. Melalui semua hal yang terjadi sekarang kita streaming, ya. Roh Tuhan enggak pernah streaming. Roh Tuhan selalu hidup buat kita semuanya. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Mari naikkan pujian ini sebagai pernyataan iman kita. Kami menyembah dalam roh kami kepada-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu,
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kita beriman, kita katakan Dia hadir bersama-sama dengan Ku kita. yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Sekali lagi sama-sama kita terjadi katakan, di ku yakin sini. Engkau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kami percaya Engkau hadir bersama semua jemaat dimanapun mereka berada. ku rasakan Kuasa-Mu nyata Tuhan. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau Sekali lagi katakan, segenap jiwa kami memuji-Mu Tuhan. segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Ini doa kami. Segenap hatiku Semua jemaat kita bersama-sama. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ada amin Bapak Ibu. Ku rasakan kuasa yang Tuhan. tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan pun akan terjadi. Kesembuhan terjadi di Lapasan pun sini. terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Kami berkata ya Tuhan, bahwa ada kesembuhan terjadi di tengah-tengah Amin, kami karena Jesus. Engkau ada. Kalau kelepasan terjadi ya Tuhan, kalau kemenangan terjadi ya Tuhan, di saat kami ada bersama-sama Engkau. Pagi hari ini juga kami mau katakan bahwa kami perlu Engkau ya Tuhan. Setiap jam, setiap waktu kami perlu Engkau.
Mari Bapak Ibu, kita tenangkan hati kita. Mari kita kembali fokus kepada Dia dan mau katakan pagi hari ini, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi setiap waktu dalam kehidupan kita sejahtera baru buat kami. Dan biar ini boleh menjadi pembuka waktu untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang kita perlu juga setiap waktu. Ya Tuhan, tiap jam ku Engkaulah yang memberi sejahtera setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari jemaat semua katakan bersama-sama. Ya Tuhan, tiap jam Ini doa kami Tuhan. ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 我们在主内弟兄姐妹们早安。 Semoga Bapak Ibu berada di dalam keadaan yang baik karena perlindungan Tuhan. 我们盼望在主的保佑之下，我们大家都是安全美好的。 Hari ini adalah hari kedua kita melakukan ibadah secara online. 今天我们是第二次用联网来崇拜， Namun demikian kita berharap Tuhan tetap menyapa kita, menguatkan kita, menghibur kita. 但是我们依然来求上帝使我们可以兼顾。 Saya berharap Bapak Ibu juga sudah siap untuk beribadah pagi hari ini. 我也希望大家都已经预备好自己来参与我们的崇拜会议。 Dan marilah kita memulainya di dalam doa. 让我们用祷告来开始。 Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini. 我们在天上都为我们感恩， Terima kasih untuk kesempatan kami beribadah. 谢谢主赐给我们机会崇拜。 Betapa kami rindu untuk beribadah secara tatap muka ya Tuhan. 我们多么渴慕能够面对面的来敬拜主， Namun demikian Kau mengizinkan kami untuk beribadah secara online seperti ini. 但是神啊，你让我们可以仍然崇拜你，但是我们是用联网的方式， Kami tetap bersyukur. 我们仍然感恩， Karena kehadiran-Mu tidak pernah terbatas ya Tuhan. 因为你的同在是无限量的， Engkau bisa berbicara kepada kami melalui berbagai macam cara. 你可以对我们说话，是用任何的机会还是 Dan 方 kami 式。 yakin pada hari ini pun Engkau bersedia untuk berbicara dan menyapa setiap kami. 我们也相信、确信你今天也能够对我们每一个人说话。 Kami bersyukur untuk kesempatan ini ya Tuhan. 我们感谢为这个主所赐的机 Dan kami 会。 memulai ibadah ini demi nama Tuhan Yesus. 我们要开始我们的敬拜，是奉主耶稣的圣名。 Sama-sama kita katakan. 我们一起来说阿门。 Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan
弟兄姐妹们，今天早上我们要一起来思想上帝的话， Dari Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan yang ke-30. 是取于马太福音这1章28到30节。 Matius pasal yang ke-11 ayat 28, 29 dan ke-30. 马太福音这1章28、29和30。 Beginilah bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia dan kemudian akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. 马太福音这1章28到30节怎么说？凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。 Berbahagialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. 听了神的道，而且持守并且能够行道的人有福了。 Saudara sekalian, di Alkitab pernah dikisahkan tiba-tiba murid-murid punya masalah. 在圣经里面有说到，门徒们突然间有问题， Bukan masalah yang kecil, yang sederhana, 不是一个简单和 tapi 小 masalah 事， yang mengancam jiwa mereka. 但是是威胁到他们的生命的事。 Yaitu ketika mereka tiba-tiba di dalam mereka berlayar, tiba-tiba ada badai yang menghantam perahu mereka. 就是当他们坐船的时候，突然间有暴风雨来袭击他们， Mereka tidak pernah menduga dan tidak pernah mengharapkannya. 他们从来都不会想到，也没有希望的做这样的风暴， Namun faktanya terjadi. 但是事实上却发生了。 Bahkan yang lebih ironis lagi, Yesus bersama dengan mereka. 但很特别的是，那时候耶稣和他们在一起， Yesus ada di dalam perahu itu, teman-teman. 耶稣也在那个船上， Tetapi mereka tetap menghadapi masalah yang datang secara tiba-tiba. 但是他们依然却得到那样的灾难。 Saudara sekalian, betapa kuat pun kita di dalam hidup ini. 弟兄姐妹们，无论我们在生命当中有那么的坚强， Bila kita dihantui oleh rasa takut yang terus-menerus, 就是我们心中仍然有惧怕，不断的惧怕， rasa khawatir yang terus bergulung-gulung di dalam hati, 我们不断的忧虑， masalah yang tidak pernah selesai. 事情一件又一件的发生，从来没有被解决到。 Lambat laun kita mungkin akan menjadi rapuh dan akhirnya hancur juga, bukan? 不久以后，我们不是要变成被摧毁了？ Ibarat seonggok batu karang di tepi pantai yang terus-menerus dihantam oleh ombak. 就如在海边的演示，它被那个被海浪一直冲击。 Lama-kelamaan batu karang itu pun akan menjadi rapuh, teman-teman. 久而久之，这个演示就慢慢的变成比较脆了。 Bukankah hal itu mirip dengan kondisi kita saat ini? 这样的事情是不是和我们现在所面对的一样吗？ Kalau kita buka televisi, dengar radio, buka email, buka media sosial, 就是我们开电视机听那个广播，并且我们开那媒体，那我们能够听到看到的， bagaikan ombak yang menghantam keyakinan kita. 就好像波浪要摧毁我们的志气。 Mungkin pada awalnya kita merasa oke-oke saja. 可能开始的时候我们还觉得还可以吧， Namun setelah kita mengetahui bahwa mereka yang suspek COVID-19 itu ada di sekitar kita dan kita kenal, 但是当我们知道我们所认识的人，他们是被定为已经受到了这个新冠病毒的侵袭以后， atau korban berjatuhan dan mereka kita kenal, 或者我们看到我们所认识的人，他们一个一个的病倒了， tidak mengherankan banyak orang yang mulai merasa khawatir dan penuh dengan ketakutan. 不奇怪，有很多人他们会觉得担忧，他们觉得忧虑。 Tidak jarang di antara kita merasa letih, lelah, dan penuh dengan kebimbangan saat ini. 这个时候，不少人他们能够感到疲乏， Sama seperti pada murid yang dihantam oleh puting beliung badai yang mendadak terjadi di dalam pelayaran mereka.
就如门徒们所遇到的风暴一样。 Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini adalah berita baik bagi setiap kita, teman-teman. 因此，弟兄姐妹们，今天上帝的话是对我们的一个好消息。 Yesus mengundang kita. 耶稣邀请我们， Dan di dalam undangan itu kita belajar 3 hal. 他在这个邀请里面，我们可以学习到3样。 Yang pertama, Yesus mengundang kita untuk mengenal dan berelasi dengan Dia. 第一，就是耶稣邀请我们来认识他，并且和他有关系。 Ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku." 在第28节那边告诉我们说，耶稣说 Yesus 你了，到我这 mengajak 里 kita 来。 untuk datang kepadanya. 耶稣邀请我们到他那里去， Yesus tidak menawarkan solusi. 他并没有提供解决的方案， Tentu Dia akan bersedia memberi jalan keluar. 虽然他一定会替我们找出出路， Namun Dia menawarkan dirinya terlebih dahulu dibandingkan solusi. 然而他先将自己推荐给我们，比起他给我们方案。 Seakan-akan Yesus berkata, "Aku mengerti badai yang sedang terjadi, 他好像说：“我明白你所处的处境，所遇到的风暴， aku tahu itu. 我知道那些， Aku tahu engkau bimbang, engkau takut, engkau ragu, engkau khawatir. 我知道你恐慌，你有虑，你害怕。 Tapi datanglah kepadaku terutama." 但是首先，你到我这里来吧。 Mengapa Yesus berkata untuk kita datang kepada Dia secara pribadi? 为什么耶稣说我们要亲自来到他面前呢？ Saudaraku, Alkitab banyak bersaksi tentang siapa Yesus. 在圣经里面，很多见证到谁是耶稣。 Bukankah Yesus adalah pribadi yang bisa mendatangkan sukacita yang hilang? 耶稣他能够把失去的喜乐带回来。 Dia pernah melakukan itu di tengah-tengah perkawinan di kota Kana yang tiba-tiba sukacita hilang karena anggurnya sudah habis. 他曾经做过，说在迦拿的宴席里面，因为葡萄酒完了，失去 Tuhan 了喜乐 Yesus。hadir memberikan sukacita. 但是他的来临是给我们喜乐。 Yesus adalah pribadi yang peduli dengan kebutuhan kita sehari-hari. 耶稣关怀我们每天所需要的。 Dibuktikannya ketika Dia memberi makan kepada 5.000 orang. 当他给5000个人吃饱的时候，这就是一个证明。 Bukan hanya peduli, tapi Dia mampu untuk memenuhi segala keperluan kita. 他不但关心，他也有这个能力。 Ketika Dia memberikan makan kepada 5.000 orang, 当他给5000人吃饱的时候， Dia menggunakan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. 他自由使用五饼二鱼。 Yesus adalah pribadi yang peduli dan mampu memenuhi kebutuhan kita. 耶稣是一个能够，并且他是关怀我们的。 Yesus adalah pribadi yang peduli dan peka untuk membela kita. 他是那么敏感的感受到，并 Ingat 且维 saudara 护。 ketika Dia membela wanita yang akan dirajam oleh orang Farisi. 当他为一个被法利赛人要用石头打死的妇人的时候， Atau bagaimana ketika Yesus membela, menerima wanita Samaria. 当他为一个撒玛利亚妇人维护她的时候， Dia adalah pribadi yang membela kita. 他也是维护我们的上帝， Alkitab juga menceritakan bahwa Dia adalah penyembuh. 他也是能够医治我们， Dia menyembuhkan 10 orang kusta. 他能够医治那4个犯上大麻风的 Dia 人， menyembuhkan wanita yang pendarahan bertahun-tahun. 他也医治了多年犯上血肉症的妇人， Dia menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Siloam. 38 tahun dia menanti kesembuhan itu. 他医治了在比斯大池边的犯上了38年的病症的男人。 Yesus juga adalah pribadi yang menghibur dan menguatkan. 他也是能够安慰、能够兼顾我们的个体。 Dia secara pribadi datang kepada keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. 他亲自来到玛利亚、马大和拉萨路的家。 Kitab Yohanes mencatat bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran. 在约翰福音记载说，耶稣就是道路、真理。 Dia adalah gembala yang bersedia memelihara bahkan mati bagi domba-dombanya. 他是可以为他的羔羊牺牲，而且献上他的生命。 Yesus adalah pintu. 他也是一道门， Pintu bagi permintaan kita kepada Allah dan jawaban doa bagi kita semua.
是我们能够呈上我们的祷告，并且可以得到应允的一道门。 Dia adalah kehidupan itu sendiri. 它也就是生命。 Bahkan Yohanes 11 ayat 25 menyatakan, 约翰福音11章25节说， dia adalah kehidupan setelah kematian, teman-teman. 它是生命，虽然死了。 Yesus adalah pribadi yang mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. 耶稣他能够满足我们身体上还是我们灵命上的需要的一个个体， Baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang kekal nanti. 无论是现在的生活，或是以后在永生的生命里。 Itulah sebabnya mengenal dan berelasi dengan Tuhan Yesus adalah kunci untuk kita mendapatkan kelegaan. 因此，我们认识耶稣，我们和他有关系，这就是一个关键。 Kembali ke cerita pertama kita. 我们要回到我们刚才所说的， Ketika para murid sudah kewalahan, 当门徒们已经束手无策的时候， mereka sudah berupaya dengan kekuatan mereka, 他们已经用他们所有的能力来 dengan 去 kepintaran mereka. 用他们所有的聪明来解决， Tapi akhirnya mereka letih, lesu, dan akhirnya menyerah. 但是他们后来就疲乏了，而且他们就绝望了， Bahkan mereka mulai berkata, kita akan mati. 甚至于他们说我们要灭亡了。 Pada saat itu, 就在当时， Yesus bangkit. 耶稣起来， Dan kemudian dia menghardik badai itu. 然后他就车着那个风和雨， Dan seketika badai itu menjadi reda. 马上风和雨就停住了。 Virus corona itu memang berbahaya. 新冠病毒是非常危险的， Tapi bukankah badai yang ada di dalam kita lebih berbahaya? 但是我们心里的暴风雨不是更危险吗？ Angin puyuh yang menggoncang iman kita. 那能够动摇我们信心的风暴， Keraguan, ketidakmengertian itu menggoncang keteguhan hati kita. 我们的无知，我们的犹豫不决，那能够动摇我们的心。 Oh saudara sekalian, apa yang terjadi di dalam diri kita lebih berbahaya dibandingkan dengan apa yang di luar kita. 弟兄姐妹们，在我们心里所发生的事情，是比外面的事情更加危险。 Apakah kita sedang ada di dalam pusaran badai itu? 我们是不是在这个漩涡里面呢？ Apakah kita sedang dikuasai oleh kekhawatiran atau ketakutan? 我们是否被害怕、恐惧和忧虑来控制呢？ Karena kekhawatiran dan ketakutan, damai sejahtera kita hilang. 因为忧虑，因为害怕，我们的喜乐就失去了。 Apakah kita mengkhawatirkan kesehatan kita sendiri? 我们是否为着我们的健康忧虑？ Apakah jantung kita berdegup terus ketika memikirkan bagaimana dengan anak kita, bagaimana dengan orang tua kita? 我们的心脏是不是会跳得更厉害？当我们想到我们的孩子们、我们的父母们的时候， Apakah kita merasa bahwa kita tidak berdaya? 我们是否能够感受到我们实在无能为力？ Bagaimana dengan bisnis kita? 我们的事业又如何呢？ Bagaimana dengan toko kita? 我们的店面要怎么样呢？ Bagaimana dengan pabrik kita? 我们的工厂又如何呢？ Bagaimana dengan masa depan kita? 我们的前途要怎么样呢？ Saudara sekalian, sedikit demi sedikit isu itu akan merenggut keyakinan kita. 弟兄姐妹们，这些谈论都一点的能够夺去我们心中的安宁。 Itulah sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku. 因此，耶稣说：“到我这里来吧。” Ada bagusnya kita mulai selektif dan bijaksana membuka dan membaca media sosial kita. 我们要开始智慧的来看这个媒体的报道， Dan lebih memberi waktu Yesus mengisi pikiran dan hati kita. 然后我们要给主耶稣更多的时间来充满我们的心思意念。 Saya ingat sekali ada sebuah lagu yang cukup lama. 我记得一首诗歌是比较久的歌， Namun setiap kali menyanyikan lagu itu ada kekuatan yang datang di dalam. 但是当我唱着一首诗歌的时候，我觉得我心里就充满能力。 Lagu itu berkata Allah adalah penguasa tunggal. 那边诗歌里面说，耶稣是唯一掌权、掌管世界的人， Dia menciptakan segala sesuatu. 他创造一切， Dan segala sesuatu ada di dalam genggaman tangannya. 然后一切都在他的治理当中。 Allah Maha Kuasa. 上帝能行万事。 Saya mau mengajak kita untuk menyanyikan lagu itu pagi ini.
让我们在今天早上一起来唱这一首诗歌， untuk mengingatkan kita tentang pribadi Dia yang Baik. luar biasa. 来提醒我们那么特别的一个个。 Namun saya juga rindu sekali kita menyanyikan lagu ini dengan sebuah keyakinan, 但是我也渴慕我们大家唱这一首诗歌是说，是有一个 sebuah 确信， penyerahan hidup, 我们的交托， sebuah kerinduan untuk menguatkan iman kita. 有一个渴慕的心，使我们的信心被坚定。 Karena itu dimanapun Bapak Ibu ada, 因此，无论你在哪里， saya mengajak kita membuka kedua telapak tangan kita. 让我们张开我们的双手， Seakan-akan kita berkata, Tuhan, segala sesuatu di sekitar saya seperti badai yang menghantam. 然后我们就说，上帝啊，虽然我是周围的事情，好像暴风雨这样子来侵袭我， Namun pagi ini saya mau menguatkan iman saya, Tuhan. 但是今天早上我要坚定我的信心， Saya mau datang kepadamu ya Bapa. 我要来到你面前，天父啊， Dan aku meyakini bahwa Engkau adalah pribadi yang sanggup untuk melewatkan saya dari kondisi ini. 我确信你是能够带领我度过这一段时期的个体。 Mari kita buka kedua telapak tangan kita. 让我们张开我们的双 Dan 手， kita menyanyikannya dengan kesungguhan hati. 然后我们要真正的用心来 Kita 唱。 mengamini setiap kata-katanya. 我们对这一歌词说 Kita 上阿 menguatkan 门。 iman kita. 我们要坚固我们的信 Bahwa 心， Dialah yang mengendalikan segalanya. 因为他能够治理一切。 Allah Kuasa kuasa能 melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala masa. Allahku maha kuasa. Biarlah kehadiran Tuhan sebagai pribadi 让上帝的灵身为一个个体， yang maha kuasa yang melampaui segala keadaan 是全能的，是超乎一切的， menyapa kita dan menjamah kita sekali lagi. 来问候我们，再一次的来到我们面前。 Yang pertama, Yesus mengundang kita untuk mengenal dan berelasi dengan Dia. 第一，耶稣邀请我们来认识他，并且和他有关系。 Yang kedua, Yesus mengundang kita untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Dia. 第二，耶稣邀请我们，让我们度过我们这一生，和他一起同行。 Setelah Yesus berkata, "Datanglah kepadaku." 当耶稣说到我这里来以后， Kemudian ada kalimat yang terasa tidak mengenakan. 然后有一句话好像是不大妥善。 Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." 耶稣说：“负起他的恶， Kuk itu bagaikan beban hidup, 恶好像是一种生活上的重担， persoalan hidup. 是生活的问题。 Dan di titik ini banyak orang Kristen salah berpikir. 这一点，许多的信徒他们会错了意， Mereka memimpikan kehidupan tanpa masalah. 他们梦想他们的生命是完全没有问题。 Namun sebaliknya, Yesus justru mengajak setiap orang yang datang kepadanya menghadapi masalah itu. 但是耶稣反过来叫我们说去面对那些问题。 Yesus tidak ingin kita ada di dalam kehaluan atau impian yang tidak real. 耶稣不愿意我们活在梦想当中，或者活在梦幻里。 Tapi Dia mengajak kita untuk menghadapi kehidupan yang nyata itu. 但是他邀请我们去面对那现实的生活。 Kita bukanlah orang yang extraordinary, teman-teman. 我们不是一个超乎辉煌的人。 Penyakit corona yang memiliki dampak secara global mempengaruhi kita juga. 那新冠病毒能够使很多人都能够做的，实在能够使我们疑惑。 Di sini Tuhan Yesus mengajak kita untuk tetap berjalan menghadapi isu virus corona ini. 但是耶稣在这里邀请我们，仍然去面对那个病毒。 Namun ada bedanya. 但是这里有一个不同的地 Dia 方， berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." 他说要负他的恶，
Saudara sekalian, dalam budaya Yahudi, kuk itu terdiri dari 2 lubang. 在犹太人的文化当中，这个二是有2个洞， Satu lubang yang lebih besar dan satu lubang yang lebih kecil. 一个是比较大的洞，一个是比较小的。 Saudara sekalian, lubang yang lebih besar itu untuk sapi yang sudah dewasa, yang kuat dan berpengalaman. 那比较大的洞是要牵住那个比较强壮、比较大的牛。 Sementara kuk yang kecil itu buat sapi yang lebih muda, yang belum berpengalaman dan mau belajar. 那个比较小的洞是要给那个比较小的牛，它是没有经验的，而且它愿意学习。 Lalu ketika membajak tanah, maka sapi yang lebih dewasa itu memikul beban yang lebih berat dan mengajar sapi yang lebih muda. 当他们犁田的时候，那比较大的牛就要负担更重的负担，并且他要教导这个比较小的牛。 Seandainya kita memahami akan kebenaran ini, 就是我们能够明白这个、理解这个真理， sesungguhnya waktu Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang," 就是当耶稣说负我的恶的时候， Dia tidak sedang menambah beban kita. 他不是正在加重我们的负担， Sebaliknya, 反过来， Dia mau berjalan bersama kita dan dia menanggung beban yang jauh lebih berat daripada kita. 他愿意与我们同行，因为他要负担更重的、比我们更重的担。 Dia tidak menginginkan kita lepas dari persoalan, tapi dia bersedia berjalan bersama dengan kita. 他不愿意我们就这样子脱离难题，但是他愿意与我们同行， Dan bersedia untuk menanggung yang lebih berat. 而且愿意担当更重的负担。 Yesaya 53 berkata bahwa penyakit kita dan kesengsaraan kita lah yang ditanggungnya. 在以赛亚书第53章说，他被藐视，他就是因着我们，他要担当我们的罪。 Ibrani pasal yang keempat ayat 15 berkata bahwa Yesus adalah imam besar yang mengerti dan pernah menanggung beban sama seperti kita. 希伯来书第4章第15节也告诉我们说，他是一个能够担当我们、能够理解我们的祭司。 Namun dia berhasil melewatinya tanpa berdosa. 但是他能够度过这一切，但是他没有犯罪。 Saya jadi ingat cerita Daud melawan Goliat. 我记起大卫敌对歌利亚的时候， Ketika Daud melihat Goliat, 当大卫看到歌利亚， dia melihat pribadi yang besar, 他看到一个很大的个体， kekar dan penuh dengan pengalaman perang. 很强壮，而且很有打仗的经验。 Daud sadar dia sangat lemah dibandingkan dengan Goliat. 大卫能够明白到他是那么的软弱，就是他和歌利亚对比。 Daud tidak punya alasan untuk bisa memenangkan pertempuran itu. 大卫实在没有理由可以打胜仗， Namun ini hal yang menarik. 但是很吸引人的是， Daud berkata kepada Goliat, 大卫对歌利亚说 "Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing dan pedangmu. 你是用战绩来面对我， Tapi aku mendatangi engkau bersama dengan Allahku. 但是我面对你却是我和我的上帝一起。 Allah yang berhasil melepaskan aku dari terkaman singa dan beruang. 上帝已经让我脱离了那些狮子豹的口， Maka Allah yang sama juga yang bersama dengan aku saat ini akan membuat kekalahan dalam dirimu." 同样的上帝，他也是会帮助我能够战胜你。 Daud mengenal dan mengerti benar bahwa Allah sedang bersama dengan dia. 大卫认识他的上帝，他清楚明白他的上帝。 Seandainya virus corona itu kita ibaratkan Goliat yang begitu besar. 若是我们将这个新冠病毒当成好像那么强大的歌利亚的话， Di manakah Tuhan saat ini? 这时候我们的上帝在哪里呢？ Oh, Tuhan hadir di sini, saudara sekalian. 上帝有在这里， Tuhan hadir sedang menyertai engkau, saudara sekalian. 他正在陪伴着我们， Tuhan ada di sampingmu. 他在你们的左 Tuhan 右， ada sedang mendampingimu. 他正在伴着你， Dia sedang menggendong engkau mungkin. 他甚至正在抱着你。 Jikalau tangannya tidak menopang, 若是他没有扶持你， niscaya kita akan binasa. 我相信我们都会灭亡了。 Kalau kita ada sampai saat ini, 就是我们直到如今还存在的， bukan karena kita lebih hebat daripada yang lain, 不是我们比别人更厉害， tapi karena tangan kemurahan Tuhan yang menjaga kita. 但是因为上帝慈悲的手来护卫我 Dia 们， hadir di sini. 他在这里莅临。
Saya mendengar kesaksian bagaimana Allah melawat jemaat. 我听到一些的见证说，上帝已经去看顾他们了。 Melalui ibadah live streaming minggu lalu. 就是接着上一个礼拜，我们通过联网的崇拜会， Begitu banyak orang yang merasa terharu bahkan menitikkan air mata. 有许多人他们是那么的感动，甚至于他们掉下眼泪来。 Dan merasakan seakan-akan Tuhan menyapa dia secara pribadi. 他们感受到上帝亲自问候他们， Di rumah mereka. 就在他们的家中， Di tempat duduknya. 就在他们的座位上， Apa adanya. 他是怎么样的一 Tuhan 个？ menyapa, Tuhan berbicara, Tuhan memberikan kekuatan. 上帝问候他们，上帝对他们说话，给他眷顾他们。 Mungkin sudah jarang kita mengalaminya dalam pertemuan besar setiap minggu. 可能这样的情况，我们很少在我们很大的情形下做崇拜的时候所遇到的。 Bukankah itu salah satu bukti tentang kehadiran Tuhan? 这不是一个证明吗？上帝莅临， Dia memberi kekuatan penghiburan melalui teman-teman seiman kita. 他赐给我们能力，他给我们安慰，就是借助我们的朋友们。 Dia memberikan kekuatan ketika kita berdoa. 当我们祷告的时候，他赐给我们能力。 Dan seakan-akan ketika kita berdoa kita mendengar, dia mendengar kita. 当我们祷告的时候，我们好像听到他正在聆听我们， Dia mengerti kita. 他明白我们的心。 Sama seperti Daud menghadapi Goliat. 就如大卫面对歌利亚的时候， Yakinilah bahwa engkau sedang bersama dengan Allah. 要确信他在与我们同在。 Mungkin pagi hari ini juga Allah menyapa kita dan berkata, tenang, tenang. 可能今天早上，上帝也问候我们，也告诉我们说：“安静、安宁吧， Aku bersama dengan engkau. 我与你同在。 Mari kita jalan bersama-sama. ”让我们同行吧， Kuatkan hati kita. 坚固我们的心， Kuatkan iman kita. 坚定我们的信 Untuk terus 心， berjalan 让我们一直走下去。 di dalam kesempatan hidup yang Tuhan berikan. 就在上帝所赐给我们这个生命的机会。 Pertama, Tuhan memanggil kita untuk mengenal Dia dan berelasi dengan Dia. 第一，上帝呼召我们是要让我们认识他，并且和他有个人 Kedua, 关系。 Tuhan mengundang kita untuk berjalan bersama-sama menghadapi persoalan hidup. 第二，上帝邀请我们与他同行来度过这个生命中的任何问题。 Ketiga, Tuhan Yesus mengundang kita untuk belajar daripadanya. 第三，耶稣邀请我们要向他学习。 Firman Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. 上帝的话告诉我们说：“你要担起我的轭。” Saudara sekalian, banyak hal yang kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. 弟兄姐妹们，我们从耶稣那里能够学习很多， Namun ada dua doa yang menarik hati saya. 但是有两种的祷告实在吸引了我的心。 Doa yang dipanjatkan Tuhan Yesus di awal pelayanannya, 就是当耶稣刚刚开始侍奉的祷告， dan doa yang diangkat oleh Yesus sebelum dia naik ke atas kayu salib. 然后是耶稣在幕后的侍奉当中，他呈上的祷告。 Doa di awal pelayanannya dia berkata, Bapa kami yang di sorga. 在他侍奉的前提，他祷告说：“我们在天上的父， Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. 愿你的名成圣，愿你的国降临。” Tuhan Yesus mengajar kita untuk menyerahkan hidup bukan untuk diri kita, tapi untuk kerajaan Allah. 耶稣教导我们说：“我们的生命不是为我们自己，而是要为做天国。” Saat ini pun kita bisa berkata, datanglah kerajaanmu dan kehendakmu ya Allah. 这个时候，我们打开也会说：“愿你的国降临，愿你的旨意成全， Datanglah kerajaanmu atas hidupku. 愿你的国降临在我的生命当中， Datanglah kerajaanmu atas keluargaku. 愿你的国降临在我的家庭中， Datanglah kerajaanmu atas bisnisku. 愿你的国降临在我的事业 Atas 上， gerejaku, atas bangsaku. 在你的教会中，在我们的人民当中， Berdaulatlah atas seluruh kehidupanku. 求主掌权在我们的生命当中。 Doa kedua yaitu doa di saat akhir Tuhan Yesus pelayanan. 第二个祷告就是当他幕后侍奉的时候所祷告 Di 的。 Getsemani dia menaikkan doa, 他在克西曼尼城上祷告， Bapa janganlah kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi.
父啊，不要从我的意思，但是从你的意思吧。 Doa yang pertama mengajak kita punya kerinduan untuk mendatangkan kerajaan Allah. 第一个祷告是让我们能够有一个渴慕的心，让上帝的国降临。 Tapi doa yang kedua adalah mengajar kita untuk berserah penuh melakukan kehendaknya. 第二个祷告是要让我们学习全然交托， Sama seperti Martin Luther berkata, 就如马丁路德说 jika oleh wabah kematian ini aku pulang, aku bersedia. 若是因作瘟疫，我要回到天家，我已经预备好了。 Namun jika Allah berkehendak biar aku berada bersama dengan jemaat, maka aku pun bersedia. 若是上帝要我继续的和信徒们在一起，我也预备好 Aku akan tetap melayani dan memberi yang terbaik bagi jemaat, sebisanya aku. 我要依然的侍奉，而且我要把我所能做到的最好的献给我的会友们。 Jadi, jikalau Allah memberikan kesempatan buat kita lebih banyak di rumah saat ini, 那么，若是上帝给我们机会，使我们能够更多在家里， jangan sia-siakan. 我们不要去错过， Jangan biarkan waktu itu berlalu tanpa ada pertumbuhan di dalamnya, 让这个时间不要白白的过去，我们却没有成长， tanpa ada transformasi hidup di dalamnya. 没有我们生命中的蜕变。 Mari bersama dengan Tuhan kita menjalani hidup dan melakukan kehendak Allah. 让我们一起和上帝来度过我们的日子，并且我们要遵行他的旨意。 Saya menyarankan kita untuk kembali membangun ibadah kita secara pribadi dengan Allah. 让我邀请大家能够再一次的回到我们的敬拜，是我们个人的敬拜。 Banyak gereja tidak bisa beribadah tatap muka. 有许多的教会，他们不能够面对面的来举办这个。 Tapi bukankah rumahmu, apartemenmu, kamarmu saat ini menjadi gereja? 但是现在我们的家、我们的房间，是不是都变成一个教会吗？ Menjadi rumah doa, 成为一个祷告的家， menjadi mimbar di mana firman Tuhan diberitakan. 成为一个讲坛，就是主的话语被传开。 Mari kita membangun kembali relasi pribadi kita dengan Tuhan. 让我们再次建造我们与上帝个人的关系。 Ambillah Alkitabmu, bacalah dengan sebuah kerinduan untuk mendapatkan sapaannya. 让我们再次拿起我们的圣经，我们有一个渴慕的心来读。 Berbisiklah dan berkata, Bapa, aku ingin mendengar suaramu. 让我们对上帝说，默默的说：“神啊，我要再次 Berikan 看到你的 hikmat melalui 道 firman-Mu. 求主赐给我们，借助你的话语赐给我们智慧。 Masuklah dalam kamar dan berdoalah secara tulus, secara pribadi kepada Allah. 让我们进到我们的房间里，我们真诚的祷告，我们个人向主呈上祷告。 Ambil waktu untuk berdiskusi banyak dengan Tuhan. 让我们有时间与上帝讨论， Utarakan seluruh keluh kesah hatimu. 说出我们的心声来。 Berdialog dan berdiskusi dengan dia tentang keluarga, bisnis, masa depan, dan semua hal. 让我们和他对话，和他讨论关于我们的家庭、我们的事业、我们的工作。 Masa kita menjaga jarak ini jangan biarkan sia-sia. 让我们正在人与人之间有距离的时候，我们不要白白的花掉这个时间， Tapi jadikan sebuah kesempatan untuk membangun mesbah pribadimu di hadapan Tuhan. 但是这个是一个机会，让我们可以成立一个我们个人的祭坛， Lalu mari kita kuatkan iman kita. 然后我们坚定我们的信心， Mari kita bangkit. 让我们起来吧， Mari kita berjalan. 让我们行走吧， Melanjutkan kehidupan ini berdasarkan kemurahan Tuhan. 我们继续走我们的生命道路，是因为有上帝的慈爱。 Dan jikalau mungkin kita menjadi berkat buat sesama kita. 若是可能的话，我们也可以成为他人的祝福。 Setiap keluarga ini waktu yang tepat untuk kita kembali lagi menguatkan ikatan di antara kita. 这个时候，每个家庭是一个机会，让我们可以更加坚固我们的关系。 Pakailah waktu ini untuk duduk diam, bersyukur tentang semua anggota keluarga yang kita miliki. 使用这个时间，让我们可以为做，我们可以团聚在一起，为我们的家人感恩。 Ucapkan terima kasih tentang apa yang sudah mereka lakukan kepada Anda. 我们对他们说感谢的话，因为他已经为我们做了事。 Mari kita saling mendoakan, menguatkan.
让我们彼此带导，彼此兼顾。 Hai para orang tua, ini waktunya yang tepat engkau mengajar anak-anakmu secara khusus. 家长们，这个时候是一个特别的时间，让你能够去教育你的孩子们。 Sebuah kehormatan yang diberikan Tuhan, ditulis dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan 6. 在生命记那边第4章那边告诉我们，这是上帝所赐给家长们的一个尊严。 Dan teman-teman, inilah waktunya buat kita untuk bangkit menjadi saksi Kristus. 朋友们，现在就是一个时刻，让我们可以站立起来，我们成为基督的见证人。 Jikalau kita diberi kemampuan, mari kita berbagi. 若是我们有能力的话，我们去分享， Mari kita memberikan apa yang kita punya. 我们去分给他人我们所拥有 Mari 的， kita saling menguatkan. 让我们彼此建立。 Saya tahu di gereja kita sebagian orang sudah melakukannya. 我知道，在我们的教会有一些人，他们已经这样 Dan 子做 saya 了。 ingin mengencourage mereka untuk terus melakukannya. 我要让他们可以继续这样做。 Bagian diakonia kita memperhatikan mereka yang terdampak dengan isu ini dan mereka memberikan bantuan. 我鼓励他们，让他们去注意那些为做这个病毒的问题。 Beberapa komit dan anggota komit berupaya untuk menghadirkan alat kesehatan untuk membantu para medis. 我们的门训也已经注意到，在医院里面所需要的那些医学的用品。 Mereka berjuang seakan-akan mau berkata badai ini tidak menenggelamkan, tapi justru badai ini membuat mereka untuk bangkit menjadi berkat. 他们祷告，让这个暴风雨不是让我们倒下来，但是我们反而是能够成为他人的祝福。 Berapa banyak persekutuan terjadi di media sosial. 在这个媒体的当中，有那么多的关于灵命生 Mereka 活 saling 的， mendoakan, menguatkan, menghibur dengan firman Tuhan. 他们彼此建立、彼此祷告，彼此他们也兼顾彼此兼顾。 Mari lanjutkan itu teman-teman. 让我们来继续这些。 Dan saudara sekalian, banyak lagi kesaksian-kesaksian lain bukan? 弟兄姐妹们，不是还有更多的见证吗？ Oleh sebab itu, kita bersyukur karena Tuhan akan terus menyanggupkan kita. 因此，我们要献上感谢，因为上帝一直给我们这样的能力。 Tuhan Yesus berjanji ketika kita mengenal Dia, berjalan bersama dengan Dia, maka akan ada kelegaan dan ketenangan. 耶稣应许我们说，若是我们与他同行，那我们就能够得享安息。 Sama seperti Martin Luther yang menyadari kehadiran Allah. 就如马丁路德，他也能够感受到上帝的莅临， Meyakini bahwa Allah menghendaki dia untuk tetap berkarya. 他确信上帝要他继续的做， Dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya. 然后他把他的生命信托给上帝。 Telah memberikan kesaksian hidup yang luar biasa. 他已经给了这么好的见证， Dan setelah hampir lebih dari 500 tahun, saudara sekalian, 然后现在已经经历到差不多500年， kesaksian hidup Martin Luther tetap menginspirasi kita. 马丁路德的见证仍然启发我们， Kiranya juga kehidupan kita menjadi inspirasi buat orang lain. 但愿我们的生命也可以启发他 Tetap 人， semangat, tetap berjuang, 仍然拥有精力，仍然去tetap berkarya, 仍然去创作， tetaplah jadi alat kemuliaan Kristus. 然后仍然成为荣耀上帝的工具。 Amin. 阿门。 Kita tutup di dalam doa. 我们要用祷告来结束。 Bapa di dalam sorga, 我们在天上的父， tolonglah kami untuk mengenal Yesus lebih dalam. 求主帮助我们更深切的认识耶稣， Bantulah kami untuk berjalan bersama dengan Yesus. 帮助我们与耶稣同行， Bantulah kami melakukan kehendak Yesus. 也帮助我们能够去行出上帝 Dan 所要 biarlah 的。 kedamaian, kelegaan, dan kepuasan hidup menjadi bagian kami. 盼望平安，还有我们心中的满足，可以做满足。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。
Jemaat Tuhan, kita mau responi firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha nyata, dan kemenangan Tuhan pasti akan terjadi di tempat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Thank you, Jesus. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.